Peranti Pixel dah dilancarkan sejak tahun 2016 dan walaupun dah dekat 8 tahun peranti ini dah ditawarkan oleh Google, mereka tak masukkannya ke pasar Malaysia sampai sekarang. Bagi mereka yang dah bosan menanti untuk Pixel secara rasmi di Malaysia, saya ada saranan untuk anda hari ini, beli saja Samsung Galaxy S24 Ultra pasal pada hemat saya, ini ialah Pixel untuk global. Kenapa saya katakan begitu? Saya akan beritahu secara panjang lebar, tapi sebelum saya sampai ke bahagian tersebut, spesifikasi penuh untuk S24 Ultra di skrin anda sekarang. Baiklah, saya tak nak cakap apa yang bagus, apa yang baharu, apa yang ditambah baik pasal itu saya rasa anda boleh tengok video pandang pertama tempoh hari yang saya buat sampai 16 minit. Anda boleh pergi tengok, pergi refresh kejap pasal saya hanya akan sentuh apa yang bagus dan sedikit kritikan pada peranti ini pasal saya rasakan kalau saya cakap pasal peranti yang sangat impresif ini boleh sampai 30 minit dan anda tak akan tonton video 30 minit. Kita mulakan dengan the first thing yang buat saya sangat impress ialah skrin. Skrin kali ini rata. Skrin bezel nipis. Skrin sampai 2600 nits. Nampak macam gimmick pasal kita tahu every year Samsung akan ada gimmick. Tapi tahun ini saya boleh katakan kepada anda 2600 nits ini dengan Vision Booster bukan gimmick. Sekarang kita tengah panas kan, matahari sepanjang masa macam satu jengkal atas kepala. Saya tak pernah nampak skrin yang seterang ini bila dalam cuaca yang panas. Nampak macam saya dekat dalam bilik sekarang, keluar sama saja brightness je. Dan paling best sekali bila kombinasi dengan skrin yang langsung tak ada pantulan. Saya tak tahu apa sihir dia gunakan pada pemukaan skrin ni, tapi reflection dia almost zero. Tak pernah nampak macam ni. Satu lagi bonus yang saya rasakan tak ada pada peranti lain ialah ini adalah sebahagian kecil peranti yang masih lagi ada S Pen. Bagi orang yang macam saya, asalnya pada Galaxy Note series pergi ke Galaxy S pasal Note dah tak ada. Inilah ciri yang saya tak boleh live without. Jadi thank you kepada Samsung pasal masih lagi menawarkan S Pen. Pasal inilah benda yang masih lagi berguna dan masih lagi relevan. Tapi sungguh pun begitu, saya nak akan beri komen negatif pertama untuk peranti ini ialah S Pen ni. S Pen ni dah 4 tahun tak ada inovasi baru, tak ada penambahbaikan dari segi dia punya spesifikasi. Tak ada langsung. Jadi macam ada stagnation. Anda mungkin boleh argue bahawa dengan Samsung tak ada pesaing dalam segmen telefon macam ini dengan stylus. Diorang tak ada, kata tak ada orang akan memaksa mereka. Tapi itulah, at least bagilah benda baru sikit kan. Seterusnya nak puji dari segi prestasi pasal Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ini adalah pemproses yang sangat berkuasa. Bagi mereka yang tertanya-tanya apa beza for Galaxy ni dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang ada pada EQ12, Asus ROG Phone 8 dan juga Red Magic 9 Pro tempoh hari. Ini adalah markah penanda aras yang sempat saya lakukan. Dan anda boleh lihat dalam ketiga-tiga ujian penanda aras yang saya lakukan ini, ianya adalah setanding. Ke semua gaming-gaming yang memerlukan kemampuan grafik yang tinggi, tak ada isu langsung, boleh main tetapan paling tinggi, resolusi paling tinggi dan juga pada kadar bingkai paling tinggi. Dan peranti hanya setakat suam sahaja apabila saya memainkan Promua. Seterusnya kita cakap pasal kamera pada S23 Ultra tahun lalu dah boleh kata impresif dah. S24 Ultra tahun ni sebenarnya is more of the same tapi dengan beberapa perubahan yang saya rasakan pergi ke tahap seterusnya. Di mana dalam lensa telefoto tahun ini dia pergi 3, 5, 10 dan daripada saya bercakap saya tunjukkan dekat skrin anda sekarang. Inilah gambar-gambar saya sempat ambil dan dekat skrin sekarang saya rasa tak do justice pada kamera S24 Ultra pasal dia boleh ambil gambar dalam mode HDR dan bila saya tengok gambar HDR tadi pada skrin S24 Ultra yang sokong HDR memang cantik. Keterangan tu sangat nyata kat mata saya. Jadi bagi mereka yang nak sesuatu yang a bit different daripada kamera biasa, kamera ini adalah sangat memuaskan. Dan satu lagi penambahbaikan tahun ini ialah 8K boleh ambil dalam tetapan 5 kali yang tak ada pada model tahun lalu. Seterusnya bateri, memang ya bateri masih lagi 5000 mAh. Pengecasan masih lagi 45 watt yang sama juga macam Malaysia. Tapi tahun ini ia boleh bertahan lebih lama, almost all day. Kebanyakan telefon kat pasaran tak mampu beri prestasi yang sama. Pada S24 Ultra ini adalah normal, ini adalah standard. Malahan saya tengok penggunaan saya selama 2 minggu, SOT 10 ke 11 jam satu hari adalah standard. Yes, pengecasan tadi ya still the same, tapi ada 3 mode pengecasan tahun ini saya rasakan yang akan memastikan anda tak ada lagi yang kata anxiety battery, di mana satu saya boleh charge sehingga 100%, sampai 100% dia stop. The moment bateri turun 95%, dia akan charge balik kembali kepada 100%. Jadi takkan ada isu overcharging. Dan satu lagi, di mana dia tahu saya bangun pukul 6 tadi,
dia akan charge sampai 90%. Nak dekat pukul 6 pagi baru dia refill the last 10% tu. Jadi anda ada lebih banyak option untuk mengecas, memastikan bateri yang anda ada dalam peranti ini boleh bertahan dengan lebih lama. Akhir sekali saya nak sentuh pasal Galaxy AI. Pasal ini adalah killer feature yang menyebabkan ianya menjadi Pixel untuk global. Ada banyak feature, banyak sangat. Tapi saya akan sentuh 3 yang saya rasakan anda akan gunakan setiap hari dan saya gunakan setiap hari. Pertama ialah Chat Assist. Anda selalu buat lawak kat saya, tak reti mengeja lah, FE typo lah segalanya kan. Betul, saya akui. Dah makin tu makin susah nak nampak salah ejaan. Dengan Chat Assist, saya boleh type sesuatu dalam media sosial saya. Saya tekan untuk check dia punya grammar dengan spelling, automatic dia ubah, ubah. Kemudian kalau saya rasakan hari tu saya nak rasa lebih profesional, saya tekan untuk tukar styling pada profesional. Jadi profesional dengan ayat-ayat bombastik yang saya sendiri tak gunakan. Lepas tu kalau saya nak rasa lebih down to earth, nak bercakap dengan orang ramai ke apa, saya boleh pilih untuk casual atau emojify. Jadi tak payah saya fikir, macam mana nak tulis, tak payah buang masa. Tekan dan pilih sahaja. Sangat mudah. Nombor 2 yang saya gunakan setiap hari ialah Circle to Search with Google. Ini paling killer. Pasal kadang-kadang saya pergi Reddit atau saya pergi dekat Twitter, saya realise, wow, ini tweet orang, tapi kenapa dia screen cap? Saya lagi suka kalau saya cari orang asal, pengkarya asal, bagi kredit baik tweet yang asal kan. Jadi saya tengok tweet tu, screen cap tu, saya pakai Circle to Search, cari, boleh jumpa tweet asal. Dan kalau video TikTok pula yang orang main warna je kan, ada nampak nama orang tu, Circle to Search, cari account tu, dia boleh buka TikTok, cari account tadi. Jadi bagi saya yang memang suka cari the original orang, nak bagi kredit kepada orang asal, ini adalah sangat best. Dan paling best sekali, bukan setakat gambar. Katakanlah anda kat luar pakai kamera kan, anak saya selalu tanya, ni apa ni? Ni apa ni kan? So, saya boleh point kamera ke arah kat mana, tekan Circle to Search, boleh agak tu apa? Ini benda apa? Buku pun dia boleh agak itu apa. Jadi memang sangat best, termasuk kat mana nak beli. Jadi menjimatkan masa dan saya gunakan setiap hari. Ciri terakhir yang saya guna setiap hari ialah AI Assist untuk mengedit gambar. Saya punya biasanya bila saya ambil gambar dekat event, saya kena transfer dulu dekat laptop, buka Photoshop, edit dahulu, spend sampai 5-6 minit. Kemudian baru boleh muat naik ke Amans untuk story yang saya kena file untuk hari tersebut. Dengan S24 Ultra saya tak buat dah. Saya ambil gambar, pergi kat galeri, dia suggest apa saya boleh buat. Kalau ada flash, kalau ada reflection, kalau ada objek, tekan. Tekan dan edit. Tekan dan buang. Tak ada skill. Zero skill needed. Dan bagi kalau anda nak penjimatan kan, pasal semua boleh buat kat telefon, anda boleh jimat 400 lebih setahun daripada bayar kat Adobe Photoshop. Jadi penjimatan dan less time wasted dekat mengedit gambar. Tapi ni adalah saya rasakan ialah saya punya final comment untuk Galaxy AI untuk peranti ini ialah bahasa Malaysia masih lagi tak support, hanya 13 bahasa utama. Mereka kata is coming soon, tapi soon tu bila, tak ada tarikh yang definite. Dan juga anda mesti dengar bahawa ciri yang saya katakan tadi hanya percuma sampai 2025, after that kena bayar. Jadi selagi free ni gunakanlah selagi boleh. Dan perkara terakhir menjadikan peranti ini Pixel untuk global ialah sokongan perisian 7 versi Android, 7 tahun tampilan security. Peranti lain yang ada sokongan yang sama hanyalah Pixel 8 dan Pixel 8 Pro. Dan meletakkan peranti Samsung ini standing dengan apa yang Apple tawarkan pada iPhone sejak sekian lama. Orang komplain, akhirnya ada. Dan walaupun kita masih lagi di bulan Januari, saya rasa dah ada kandidat calon untuk peranti terbaik Amans 2024 pasal saya dah lakukan kerja ni dah 12 tahun. Hanya beberapa peranti saja saya rasakan impresif. Dan ini adalah peranti yang akhirnya impress saya sejak Huawei P30 Pro tempoh hari dah 5 tahun lepas. Ini paling impresif. Kombinasi perkakasan yang bagus, perisian yang bagus dan juga ciri-ciri tambahan yang bukan sekadar gimmick. Dengan harga jualan bermula 6,299 meningkat ke 7,799, saya akui memang mahal. Tapi saya masih sarankan pada anda pasal ianya sangat berbaloi dengan ciri-ciri yang saya yakin anda gunakan setiap hari. Sekian saya daripada saya, Fiz Harudin. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.